Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk video kali ni saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kamu nak guna software Aspen HiSys ni. Okey. So apabila kamu buka, pastikan kamu buka Aspen HiSys. Okey, jangan buka yang lain. Pastikan kamu buka Aspen HiSys dan kamu akan nampak macam ni lah, lebih kurang lah window-nya. Okey. Dan kita pergi kepada new. Okey. Kalau kamu punya berbeza sikit daripada saya, kamu masih lagi boleh buka new, pergi kepada file dan buka new. Okay. Untuk saya akan buka new dari sini. Bila dah buka new, kamu akan nampak macam ni. Okay. Kamu akan nampak di sebelah kiri ada component list, fluid package, and then ada petroleum, reaction, component map, user property, dan di sebelah bawah kamu akan nampak property simulation, safety analysis dengan energy analysis. Okay. Dan yang kamu akan guna hanyalah fluid component list, okay, component list, fluid package dan juga bahagian simulation. Itu sahaja yang kamu akan guna. Bahagian lain belum lagi. Okay. Jadi apabila kamu nampak ini, pertama sekali ialah kamu kena menyelesaikan komponen list ni. Kalau perasan dekat sini ada warna merah kan, kita kena jadikan dia warna hijau ataupun simbol tick. Okay. So caranya bermula ialah kamu kena pergi kepada add maksudnya kita tambah yang baru. Okay. Bila kita tekan, dia akan keluar satu list of chemical dekat sini. Okay. List of chemical apa sahaja dekat sini. Okay. Contohnya saya nak tambah water. Okay. Saya type sahaja H2O. Okay. Biasa saya type H2 dia dah keluar dah. Boleh ambil lah ni. Contohnya H2O. Okay. Dan tekan add. Okay. Bila kita tekan add, dia akan ada di sebelah kiri ni. Okay. Ini menunjukkan kita nak kira mass balance ataupun energy balance tentang water. Okay. Dan kamu akan nampak dekat sini dia dah berubah dah simbol dia. Okay. Daripada simbol merah kepada simbol tick. Dan sekarang pergi kepada fluid package. Okay. Sama juga akan nampak kosong kat sini. Jadi kamu akan add yang baru. Okay. Dia akan keluar senarai. Fluid package ni ialah secara thermodynamic bagaimana software ini mengira. Contohnya kamu dah belajar tentang ideal gas, real gas kan. Ada equation tertentu yang terlibat. Jadi semua equation tu ada di bahagian sini. Okay. Contohnya saya ambil lah satu. Okay, saya ambil Penn Robinson. Okay. So saya just tekan sahaja. Dan kamu akan perasan dekat sini ada warna hijau. Dan di fluid package ini dia dah bertukar menjadi simbol tick. Okay, maksudnya tak ada masalah. Okay. Kemudian kamu akan pergi ke bahagian simulation. Okay. Di bahagian simulation, okay, kamu tidak akan boleh datang ke bahagian simulation ni jika bahagian property ni tadi tidak tick. Okey, dia dah tick ni, baru kamu boleh pergi ke bahagian simulation. Okey, di bahagian simulation ni sebenarnya ialah bagaimana kamu dah belajar macam mana nak lukis flowchart kan. Dan di bahagian simulation ni ialah semua equipment yang terlibat. Okay, semua equipment yang terlibat. Okay, saya letakkan di sini. So, kamu boleh tengok di sini ada perkataan model palette. Model palette ni mewakili equipment yang ada dalam software ni. Dan ada beberapa yang kamu akan gunalah sepanjang kursus ini. Jadi, caranya mudah je. Okay, ini yang warna putih ni dipanggil flowsheet. Okay, dan ini dipanggil model palette, di mana semua equipment ada di sini. Caranya mudah je, kamu cuma klik dekat equipment ni, contohnya mixer ni. Dan kamu klik sekali lagi di bahagian flowsheet.
So equipment ni akan ada dah, telah dimasukkan di bahagian flowsheet ni. Okay. Dan seterusnya apa yang kamu perlu lakukan ialah kamu perlu masukkan stream. Okay. Kalau warna biru ni ialah material stream. Kalau warna merah ni ialah energy stream. Okay. Untuk mass balance, kamu akan guna material stream. Sama juga caranya, kamu akan klik di sini. Jadi dia kena klik hold and drag ke sini. Okay. Klik. Boleh juga sebenarnya. Okay. Klik di stream dan klik sekali lagi di flowsheet. Ataupun klik dan drag. Klik dan drag. Ataupun klik sekali dekat sini. Klik sekali lagi dekat flowsheet. Dia akan ada. Okay. Okay. Jadi untuk delete pula, kamu boleh pilih dan terus sahaja tekan delete. Okay. Untuk delete, kamu boleh terus tekan sahaja delete. Select dan tekan delete. Okay. Okay, sekarang ni kita dah ada satu equipment iaitu mixer dan juga 2 stream. Okay. Seterusnya apa nak buat? Okay. Seterusnya kalau nampak mesej dekat bawah ni. Okay. Dia kata yang warna merah ni required a feed stream. Maksudnya perlunya stream yang masuk. Dan begitu juga perlunya stream yang keluar. Okay. Untuk buat sesuatu simulation ni, kita yang set. Okay. Kita yang set stream mana yang masuk, stream mana yang keluar. Jadi, sebelum kita set dia masuk kepada mixer, kita pergi kepada stream nombor 1 ni, kamu kena double click. Okay. Bila kamu double click stream ni, okay, sekali lagi saya tunjuk. Okay, double click. Okay, pergi kepada stream, double click. Bila kamu double click, dia akan keluar table macam ni. Apa yang kamu perlu buat ialah kamu kena, pertama kamu boleh namakan. Okay, kamu boleh namakan, kalau ikut dalam lab module tu nama dia feed 1. Okay, kita boleh namakan. Kemudian, kamu kena set apa temperature yang masuk. Okay, apa temperature yang masuk. Okay, contohnya. Dan di sini, okay, kamu boleh ubah mengikut unit yang sesuai lah, mengikut soalan ke kan. Okay, contohnya saya letak 60. Unit kat sini memang Fahrenheit. Kita boleh ubah kepada unit degree C. Okay. Begitu juga nilai pressure. Okay, nilai pressure di sini ialah PSI. Kamu boleh tukar kepada apa-apa unit yang bersesuaian. Okay, contoh saya tukar kepada ATM. Kamu kena klik dulu. Okay, klik dulu nilai. Okay, klik dulu nilai kemudian baru tukar dia punya unit. Okay. Kemudian kena masukkan nilai molar flow rate ataupun mass flow rate. Okay, contohnya saya letak mass flow rate ialah 100. Okay. Ingat lagi tak apa unit MSCF FD lah. Nanti kamu tengok balik kalau tak ingat. Okay. So ini adalah perkara yang wajib kamu set. Okay. Mesti set. Kalau kamu tak set, dia tak akan jalan. Okay. Kalau perasan, kat sini dia tulis unknown composition. Okay, saya kosongkan balik tadi. Kalau ianya kosong, okay, kalau ianya kosong, okay, saya tunjuk sekali lagi. Okay, maksudnya asalnya dekat stream ni, okay, dekat stream nombor 2 ni pun dia akan tulis unknown composition. Okay, dekat stream ni bila kamu belum set apa-apa lagi, dia akan tulis unknown composition. Okay, dan apa yang wajib kamu set ialah temperature. Okay, letaklah apa-apa nilai, temperature, pressure, okay, dan juga molar flow rate ataupun mass flow rate. Okay, ni saya letak je lah nilai ni. Okay, kemudian dia still warna kuning dekat sini. Masih lagi berwarna kuning. Seterusnya kamu kena pergi ke bahagian composition.
Okey. Kamu kena pergi ke bahagian composition. Okey. So dekat sini hanya ada water. Sebab tadi, mula-mula tadi, saya hanya pilih water. Kalau kamu ada banyak komponen, kamu kena pilih banyaklah. Okey, kamu kena set mole fraction dekat setiap satu. Okey, apa sahaja komponen yang kamu masukkan mula-mula tadi dekat bahagian property ni, dekat bahagian ni. Okey, tadi saya hanya masukkan water. Okey, kalau kamu nak masukkan yang lain, kamu tambah sahajalah. Okey, saya tambah je. Tambahkan sahaja. Okey, so kalau dekat sini ada 3, dekat bahagian simulation ni tadi. Okay, dekat bahagian simulation ni tadi, dekat bahagian composition akan ada 3. Okay, dan kamu kena set mole fraction setiap satu. Macam mana nak set? Ialah dengan cara tekan edit. Okay, tekan edit, kemudian kamu set lah 0.5, 0. Contoh sahaja nilai-nilai ni ialah satu contoh yang saya nak tunjukkan kepada kamu macam mana nak masukkan. Okay, lepas masukkan tekan enter dan pastikan total ni ialah 1. Okay, sekiranya ada nilai yang kamu tak tahu, kamu kena kira secara manual dulu. Okay, kena kira secara manual apakah nilai mole fraction, kemudian baru masukkan dalam software ni. Okay, so selepas kita edit, tekan OK. So dia akan ada di sini. Okay. Oh, dia tulis unknown flow rate. Okay, kita pergi balik ke bahagian condition tadi. Okay, maksudnya kamu kena masukkan juga mass flow rate. Okay. Masukkan juga mass flow rate. Okay, sama juga dekat sini kamu boleh tukar dia punya unit. Okay. Saya nak kg per hour contoh. Okay, lepas kita tekan tu. Okay. Sepatutnya dah okey ni. Sepatutnya dia dah keluar warna. Dah keluar warna hijau. Okay, tak apa. Kita cuba pergi kepada stream number 2 pula. Okay. Stream number 2. Okay, kamu boleh rename dekat sini. Okay, fit to. Okay, masukkan nilai temperature. Saya letak je lah apa-apa nilai. Just nak tunjuk kepada kamu macam mana nak masukkan. Besar sangat ni pressure dia. Okay. Kemudian nilai molar flow rate dan nilai mass flow rate. Okay. Position sama juga kena edit. Okay. Ini saya letak je nilai ni. Nanti kamu edit lah mengikut lab module, mengikut kehendak soalan. Okay. Pastikan total ialah 1. Okay. Lepas masukkan nilai, tekan enter. Kemudian klik OK. Okay. Masih lagi keluar unknown flow rate. Okay. Apa kita teruskan tengok. Okay. Untuk bahagian vapor ataupun phase fraction ni, kalau ianya dalam satu phase sahaja, kamu letaklah sebagai 1. Okay. Tapi tadi saya main pilih je hidrogen dengan tu, maksudnya dia bukan satu lah. Okay. Kemudian sama juga di unit operation, di mixer ni, di equipment ni, kamu kena double klik. Okay. Kamu kena double klik di sini dan dia akan keluar warna merah lah mula-mula. Okay. Dekat bahagian design, dekat bahagian connection, dia akan keluar warna merah. Okay. Require a feed stream. Maksudnya dia nak kita set apakah inlet stream. Jadi di bahagian stream ni kamu terus sahaja pilih. Okay. Feed 1 dan feed 2.
Sebab ini mixer. Okay. Mixer maksudnya dua benda bercampur. So ada dua inlet lah. Kemudian kamu kena setkan outlet. Okay, outlet ni tak boleh pilih. Tak ada. Kamu kena type. Okay. Type lah apa-apa nama. Mungkinlah mixer out. Okay, apa-apa nama pun boleh. Tak ada masalah sebenarnya. Okay, ni contoh saja. Okay. Mixer out. Okay, dan tekan enter. Okay. So sekarang ni dia not soft. Okay, kenapa dia nak soft? Okay, kenapa dia nak soft? Kita kena tengok sekejap. Sepatutnya dia akan warna hijau. Dia akan soft. Okay. So message di bawah ni ialah boleh untuk kamu tengok. Dia memberitahu apakah masalah. Okay. So dia kata not soft sebab unknown flow rate, unknown pressure, unknown flow rate, unknown temperature. Okay. So bila jadi macam ni, kita kena tengok balik condition dekat fit number 1 tadi. Okay. Pelik jugalah kenapa tak boleh sebab saya dah set dah ni. Okay. Saya just nak tukar je. Tak ada fit ni. Okay. Dia masih lagi menunjukkan unknown flow rate. Sedangkan kita dah set. Okay, kita dah set sebenarnya. Sepatutnya tak ada masalah. Ataupun tersalah set lah sebenarnya. Jadi jika berlaku macam ni, kamu memang kena solve, kena check setiap nilai temperature, pressure, molar flow rate ni. Sehinggalah ianya bertukar menjadi warna hijau. Okay. Okay, saya teruskan dulu. Untuk kamu tambah equipment yang lain, kamu cuma perlu klik dan klik sekali lagi di bahagian yang putih ni. Okay. Dalam kursus ni kamu akan guna heater. Ini heater. Okay. Heater simbol dia ke bawah. Yang ini ialah cooler, simbol kat atas ni. Kemudian ada juga heat exchanger. Okay, di sini. Equipment lain seperti pump. Kemudian di bahagian separator, kamu akan guna separator ni. Okay. Dan di bahagian reaktor, ada beberapa jenis reaktor. Contohnya reaktor ni. Okay. Jadi setiap equipment ni kamu perlu double klik dan set di bahagian design, bahagian connection. Kamu perlu set inlet dia. Kamu kena pilih lah. Inlet ni biasanya kita pilih daripada stream yang dah ada. Dan outlet ni kita type sendiri. Okay. Type in. Apakah dia punya nama. Okay. Setiap equipment kebanyakannya macam itulah. Begitu juga energy. Okay. Untuk energy ialah bahagian LED module yang belakang-belakang tu. Kamu boleh refer nanti. Kamu kena typekan apakah nama dia. Apakah nama energy stream. Okay. Yang biru ni ialah material stream. Yang merah ni ialah energy stream. Okay. Contoh dia cool water. Okay. And then inlet dia. Inlet ni ialah stream yang dah ada. Okay. Contohnya yang ada sekarang ni ialah mixer out. Dan outlet ni saya kena tulis sendiri. Okay. Ini heater out. Okay. So kat sini ialah steam. So, kita nak panaskan. So kat sini ialah
Enter, out. Okay, ni contoh je. Tekan enter. Okay, bila tekan enter, untuk heat exchanger dia akan keluar unknown delta P. Unknown delta P maksudnya ada lagi satu parameter yang kamu kena set, which is dekat bahagian parameter ni, dekat bahagian sini. Okay, iaitu berapa banyak pressure drop. Kamu kena set, contohnya 1 dan tekan enter. Okay, dia boleh jadi nilai ni tak betul lah sebenarnya. Dan sehingga itulah dia akan tak keluar warna hijau. Hari ni saya set semuanya salah lah ni. Sebab saya masukkan sahaja nilai ni. Kamu kena masukkan nilai yang betul. Okay. Begitu juga equipment-equipment lain. Contohnya pump. Kamu kena set, kamu kena pilih apakah inlet dan type dia punya outlet. Okay. Untuk pump ni boleh pilih. Dan bahagian energy juga. Okay. Untuk equipment yang penting ialah bahagian connection dengan bahagian parameter. Untuk stream, okay, untuk stream yang penting ialah bahagian temperature, pressure, mass flow rate and molar flow rate. Okay. Ni kena set yang betul lah. Saya ulang, ini kamu kena set nilai yang betul. Kalau main masuk-masukkan je nilai ni, dia tak betul lah dan dia tak boleh kira. Okay, setiap equipment, double click untuk pilih apakah inlet, stream dan type sendiri dia punya outlet. So kamu kena aware dengan message dekat bawah ni, require feed stream ke require apa sahaja nilai kamu kena masukkan. Okay, contohlah saya type je ni. Okay, dia akan perlu another stream, product stream. Okay, dia tak soft lagi. Okay, kalau satu tak soft daripada awal, dia memang akan tak boleh soft lah. Okay, tak apa. Untuk kali ni ialah saya nak tunjukkan macam mana untuk kamu masukkan nilai, apa yang kamu perlu set. Okay, nanti mungkin kita boleh buat tutorial yang memang akan keluar hijau lah. Okay. Di bahagian yang melibatkan reaction pula, contohnya reaktor ni, sama juga kamu perlu set. Okay, kamu perlu sama je, perlu set apakah dia punya inlet dan type dia punya outlet. Okay. Cuma satu lagi bahagian yang tak ada dekat equipment lain sebabkan ini ialah reaktor, iaitu di bahagian reaction. Okay. Di bahagian reaction ni kamu kena masukkan reaction equation. Okay, belum ada. Kita letak je reaction 1. Okay, bukan di sini kita nak masukkan. Okay, kamu kena masukkan reaction dekat bahagian okay, sebelum tu. Di bahagian stream ni, kalau kamu tengok semuanya merah ni, maksudnya setiap semua benda ni masih ada parameter, masih ada perkara yang belum disetkan. Jadi selagi ada simbol ni, selagi itulah dia takkan soft simulation ni. Okay, begitu juga di bahagian unit operation, di bahagian stream masih lagi merah. Okay, saya nak tunjukkan macam mana nak masukkan reaction. Okay, sebab saya pun ingat lupa ni. Okay, untuk masukkan reaction, okay, bukan di sini. Sebab di sini ialah untuk kita pilih sahaja. So, untuk masukkan reaction bukan di sini. Sekejap saya tengok.
Di bahagian sini. Okey. Untuk simulation yang melibatkan reaction, kamu perlu masukkan di bahagian reaction ni. Pergi balik dekat properties. Tadi kita dekat bahagian simulation. Okay, ada equipment dengan stream. Kamu perlu pergi balik, pergi semula di bahagian properties. Okay, di bahagian properties ni, dekat reaction ni, kamu kena masukkan add reaction. Okay, kamu kena add reaction. Okay, reaction ni add lagi sekali. Okay, dan kamu akan pilih reaction ni melibatkan apa. Okay, dan paling senang ialah conversion. Conversion reaction. Okay, ni dia punya reaction. Okay, boleh tutup ni. Okay, so kita pergi kepada reaction ni. Kita double click. Okay, kamu double click kepada reaction ni. Dan masukkan komponen. Okay, komponen ni bergantung kepada apa yang kamu dah set mula-mula tadi. Komponen apa, reaction apa. Okay, sebab tadi saya hanya masuk 3 komponen ni. Dekat saya keluar 3 ni je lah. Okay, contohnya water. Apa molecular weight of water dia dah ada. Kemudian dia punya reaction equation. Dia punya stoichiometric coefficient. Contohnya reaction of water and hydrogen. Okay, so saya letaklah sini satu, sini satu. Okay. Kemudian kita boleh set reaction ni phase sama ada overall. Yang ni kamu kena refer lab module lah. Yang mana satu. Okay, ini ialah conversion. Mungkin saya letak sini 80%. 80% conversion. Okay. So, reaction equation ni ialah cara dia sama macam kamu tulis reaction equation. Dan coefficient ni bergantung pada reaction tu lah. Kemudian, still ada warna merah ni. Kamu kena klik button ni. Okay, kamu kena klik button ni. Add set to fluid package. Okay, dan dia keluar warna hijau. Okay, buat masa sekarang dia nak ready. Macam saya cakap, sebab ini saya just masukkan nilai. Mungkin equation ni salah. Okay, saya cuma masukkan nilai sebab saya nak tunjukkan kepada kamu macam mana nak masukkan nilai. Okay. Kamu kena pastikan dia tick dulu. Okay, lepas ni kita cari equation yang boleh. Kemudian, kita pergi balik dekat bahagian simulation. Okay, dekat equipment, dekat reactor. Okay, dekat bahagian reactor ni. Okay, tadi dekat bahagian design, dekat bahagian reaction. Kat sini kamu dah boleh pilih reaction. Okay, dan dia bagi warning lah sebab reaction tu tak betul. Okay, bila dah betul baru boleh masukkan lah. Okay, so kena betulkan dulu. Okay, so apa yang saya tunjuk kat kamu ni semuanya error-error dan mungkin ini adalah antara error-error yang kamu akan hadapi lah. Dan macam mana nak membetulkannya ialah kamu kena tengok balik. Okay, kalau bahagian reaction tadi memang kamu kena tengok balik. Okay, bahagian reaction ni kena tengok balik. Tak ada pun reaction antara hydrogen dengan sebelum saya terlupa. Okay, sebenarnya kamu kena set reactant dan kamu kena set produk. Okay, kalau hydrogen dekat sini saya letak hydrogen react dengan water. Tapi saya tak letak produk dia apa. Sepatutnya adalah produk dia. Okay. Dan bila reactant kita akan letak negatif. Satu. Sebab dia reactant dia negatif. Okay. Dan produk kamu letaklah dia positif. Okay. Kenapa reaction ni tak betul? Sebab
komponen dia tak betul lah. Kena ada reaction yang betul. Ni reaction main tipu-tipu main letak je ni. Okay. Dan tu cara untuk masuk ke reaction. Okay, saya dah tunjuk masuk ke reaction. Okay. Sehingga dia warna hijau. Okay. Jangan lupa tekan balance ni. Kemudian dia akan warna hijau. Okay, bila dia warna hijau, pergi semula dekat bahagian simulation. Dekat bahagian reaktor ni. Double klik. Okay, sebabkan dah hijau, saya rasa dah boleh masukkan lah. Tak boleh lagi. Okay. Okay, tu cara dia. Untuk lab modul 1 dengan 2 ni ialah untuk kamu familiar dengan software ni. Okay, kamu boleh klik apa sahaja. Kemudian ada lagi satu perkara yang penting kat sini iaitu workbook ni. Okay, workbook ni ialah satu table di mana setiap table ni boleh menunjukkan property kamu punya stream. 1, 2, 3 sampai berapa stream yang kamu ada. Dia boleh tunjukkan dekat sini berapakah nilai dia punya temperature, pressure dengan dia punya mass flow rate, molar flow rate, semua dia boleh tunjuk kat sini. Okay, bila dah siap lah. Ni keadaan tak siap ni sebab tu dia empty lagi ni. Begitu juga dengan composition. Setiap chemical, setiap komponen yang ada dalam sistem ni, yang ada dekat setiap feed, dia akan tunjukkan dekat sini. Okay, ni dekat dia dipanggil workbook. Okay. Jadi simulation ni digunakan untuk kamu compare calculation yang kamu kira dengan secara manual dan calculation yang software ni kira. Okay, nak compare nilai tu betul ke tak. Okay, so untuk lab modul 1 dan 2 itu sahaja, di mana kamu nak familiar dengan bahagian properties, nak masukkan komponen, nak masukkan fluid package, masukkan siap-siap reaction kalau melibatkan reaction. Kemudian di bahagian simulation ada equipment di sini yang kamu hanya perlu klik di sini. Dan di bahagian, jangan lupa bahagian stream, iaitu mass balance stream hijau, stream biru, dan energy balance stream merah. Okay. Dan setiap stream kamu double klik akan keluar table ni. Kamu kena setkan nilai-nilai. Okay, nilai yang paling penting yang atas ni lah. Okay, kalau tak ada nilai ni memang tak boleh kira. Kemudian composition. Okay, composition dekat setiap stream tu ada ke tak ada, berapa kosong ke berapa nilai, kena masukkan dengan cara edit ni dan masukkan nilai. Okay, masukkan nilai, klik OK. Di bahagian equipment pula, kamu kena double klik untuk kamu set apakah stream yang masuk, apakah stream yang keluar. Untuk stream yang masuk, kamu boleh pilih je apa saja stream yang masuk. Untuk stream yang keluar, kamu kena type sendiri. Okay, type sendiri. Okay. Di bahagian parameter, ada equipment perlu tengok di bahagian parameter, ada equipment tak perlu. Macam mana nak tahu? Mengikut apa yang ditulis dekat sini. Okay. Yang masuk dipanggil feed, yang keluar dipanggil product. Okay. Jadi kamu kena setkan itu. Dan dari semasa ke semasa kamu kena tengok mesej dekat bawah ni. Dia bagi tahu apa masalah. Okay. So boleh familiar, boleh play around dulu dengan software ni sebelum kamu start lab number 3. Okay. Itu sahaja rasanya. Terima kasih.